Ah, oleh kerana tak kenal tu yang pahala berganda kan, betul tak? Betul. Kita membantu mereka sesiapa saja mereka Itulah. Baik. So, apabila kita berjalan tengok negara-negara macam ni, biasanya kalau kita pergi melawat langsung, kita pergi pasal tak tengok. Tapi kenalah juga kalau kita tengok susah, pandang yang kita katakan. InsyaAllah. Baik. Okey. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Baik. Kami minta maaf banyak-banyak Prof. Sebab talian kita agak sedikit tidak jelas pagi ni. Kita harap kalau dapat kita kongsikan di lain masa lagi dan lagi perkongsian dan cerita Prof untuk amanat kemanusiaan diteruskan. Kita sangat-sangat berharap. Tapi apapun untuk pagi ni, terima kasih banyak Prof untuk perkongsiannya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, jumpa lagi Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia sahabat-sahabat sekalian, amanat kemanusiaan diteruskan bersama yang berbahagia Profesor Dr. Azni Idris yang merupakan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Islamic Relief Malaysia membuka tirai 2021 bersama Islamic Relief Malaysia. Dan tahu-tahu je kita dah sampai ke penghujung warna pagi hari ini. Ya betul, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Pesona di Zahra. InsyaAllah akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin InsyaAllah. Dan untuk warna pagi kita jumpa besok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hari demi hari, tangisan anak-anak kelaparan dan kesakitan semakin kuat bergema. Kemarau, kebururan, peperangan dan kemiskinan menjadi asbab utama kepada penderitaan. Menurut laporan World Food Programme, 821 juta orang tidur dalam kelaparan dan 6 kanak-kanak maut dalam tempoh seminit akibat kebuluran. Ketika dunia sedang merintih, di mana kita? Kempen Dariku Untukmu anjuran Islam Relief Malaysia bakal mengurangkan penderitaan lebih 100,000 penerima di lebih 32 negara termasuk Syria, Palestin, Yemen dan Somalia. Untuk maklumat lanjut hubungi 03-8926-3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sebanyak 80 unit khemah khas Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA siap dipasang di stadium tertutup Sibu oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM sebagai persediaan awal untuk dijadikan pusat kuarantin tambahan bagi pesakit COVID-19. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak, Dr. Anwar Rafi'i berkata, pembukaan pusat kuarantin tersebut adalah sebagai persediaan jika pusat kuarantin di Kemuyang tidak dapat menampung jumlah para pesakit. Daerah Sibu menjadi zon merah COVID-19 malam selepas 44 kes dicatatkan sejak 2 hari lepas bermula dengan 37 kes dilaporkan di bawah kluster Pasai. Tiada kes positif COVID-19 dikesan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Banjir di seluruh negara setakat ini. Sehubungan itu, tegas Menteri Kanan Kelasa Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pematuhan terhadap prosedur operasi Senat SOP di PPS adalah penting bagi memastikan tiada sebarang jangkitan dicatatkan dengan perhatian perlu ditekankan terhadap pelaksanaan penjarakan fizikal. Beliau memberitahu demikian kepada pihak media selepas melawat PPS di Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok di Kemaman, Terengganu. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut berkata, badan bukan kerajaan NGO yang berhasrat untuk menyampaikan bantuan di kawasan banjir perlu menghubungi Pusat Pengurusan Banjir Daerah yang akan dilawati. Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR dalam operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air yang terhempas di perairan Kepulauan Seribu mula menemukan serpihan pesawat dan enjin, barangan penumpang serta cebisan-cebisan mayat. Operasi pencarian kini juga memberi tumpuan kepada mendapatkan kotak hitam pesawat selepas koordinat pesawat yang terhempas di perairan itu telah dikenal pasti. Panglima Tentera Indonesia TNI Hadi Jahanto dalam siaran media yang disiarkan secara langsung di televisyen tempatan berkata, pasukan SAR telah mengenal pasti kotak hitam berkenaan di satu koordinat yang tidak dinyatakan yang berada pada kedalaman 23 meter di perairan itu.
Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesediaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 25 Januari 2010, Bengkel Penilaian Pelan Strategi Pelaksanaan Pendekatan Hadari Kementerian 2006 hingga 2010 diadakan bertempat di Pusat Latihan Sarawak. Bengkel ini bertujuan untuk menilai dan membincangkan isu-isu berhubung pelaksanaan pendekatan hadari kementerian di samping menghasilkan satu pendekatan yang lebih cekap dalam melaksanakan program dan aktiviti hadari pada masa hadapan. Tuan Haji Abdul Halid bin Sintol, Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, mempengerusikan sesi perbincangan manakala Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof bin Haji Othman, Pengarah Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan Tuan Haji Wan Abdul Hamid bin Wan Teh, karyawan tamu Institut Islam Hadari UKM, bertindak selaku fasilitator program. Bengkel ini turut diserikan dengan sesi pembentangan daripada pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kertas kerja bertajuk Hadari dan Satu Malaysia, Transformasi Minda dan Keutuhan dalam Pengurusan Organisasi telah dibentangkan semasa bengkel berlangsung. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kali mencoba benar dalam tutur bicara, bukannya mudah terus berusaha. Walau berkali
cuba, ikhlas dalam mencari makna, semoga terus kekal istiqomah. Andai dunia hancur musnah, takkan berpaling dari yang esa. Selagi engkau mencari, pastinya kau akan temui hakikat kebenaran sejati. Cubamu rasa bagi, benarkah kau akan pahami segala rahasia tersembunyi. Ilmu jadikan panduan, hidup benar tiada alasan, berubah jalan cari keredaan. Ketepikan keraguan, yang benar itu milik Tuhan, agar bertemu ketenangan. Andai dunia hancur musnah, takkan berpaling dari yang esa. Al-Fatah wal-Haqqu as-Sahih wal-Batin, agar bertemu ketenangan. Al-Fatah wal-Haqqu as-Sahih wal-Batin, yang benar itu milik Tuhan. Selagi engkau mencari, pastinya kau akan temui hakikat kebenaran sejati. Cubamu rasa bagi, benarkah kau akan pahami segala rahasia tersembunyi. Selagi engkau mencari, pastinya kau akan temui hakikat kebenaran hakiki. Cubamu rasa bagi, benarkah kau akan pahami segala rahasia tersembunyi. Yang benar milik Tuhan, sedarlah insan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi dan juga salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Nur Hayati Paradi untuk perkongsian aspirasi edisi Isnin hari ini, untuk kita teruskan lafaz kita dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan rezeki untuk bersama lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan Tim Warna Pagi yang telah pun selesai tugasan mereka dalam konti bersama Hazwan dan juga Sofia. Ya, terima kasih kepada mereka berdua. Dan insya-Allah bersama dengan Yati kita bakal mulakan kejap lagi menerusi pengajian kita tak lain tak bukan dalam Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin, yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Insya-Allah kejap lagi akan bersama dengan Ustaz. Hari ini merupakan episod terakhir untuk kita bersama dalam Pesona di Zahra bagi silibus kita Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. InsyaAllah kita akan kongsikan dengan anda kejap lagi. Jadi nantikan pertemuan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Ustaz Syarizan Daud Aturabi untuk motivasi pagi. Mari kita juga gunakan peluang ini untuk mantapkan. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juruaudit atau ketua pegawai unit audit dalam grade W48 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Berumur tidak kurang daripada 35 tahun, memiliki ijazah sarjana muda kepujian perakaunan yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelaikan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta berdaftar dengan Ahli Institut Akauntan Malaysia MIA. Antara bidang dan tanggungjawab merancang dan melaksanakan audit di IKIM dengan menyediakan pelan audit tahunan merangkumi audit pengurusan, kewangan, prestasi dan pengauditan khas yang ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Akaun dan Audit dan Lembaga Pengarah IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti memberi pendedahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Memiliki sekurang-kurangnya sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM atau Diploma Teknologi Maklumat daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelaikan yang diiktiraf setaraf dengannya. Memiliki kemahiran dalam pengstriman audio dan video, mahir dalam pengaturcaraan bagi web dan aplikasi. Antara tugas anda ialah menguruskan platform digital yang merangkumi penyelarasan teknologi, pengendalian storan, podcast dan streaming, juga perlu mengelola aplikasi peranti pintar, media sosial dan IKIM Niaga. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Apabila kita buat satu amal, akidah, ibadah ataupun syariah dan akhlak dan kita capai pada tahap istiqamah, maka pada ketika itu akan berlaku 3 perkara dan kita layak mendapatnya. Kita akan dapat keberkatan, kita akan dapat ketenangan dan kita akan dapat kemuliaan. Satu amal itu sifatnya adalah berkat. Bila kita buat, kita akan dapat keberkatan. Contoh mudah saja, sebab berkat ni simpelnya adalah sesuatu yang berkembang. Kebaikan Tuhan yang sifatnya berkembang. Simpel je, kita senyum pada seseorang. Bila kita senyum, orang sayang kita. Kebaikannya dah mula berkembang. Maknanya orang makin melakukan ibadah, akidah atau akhlaknya yang betul, maka pada ketika itu dia akan mencapai ketenangan dan mendapat kemuliaan. Tawau 100.7 FM. Tak kira di mana juga anda berada, terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama Aspirasi edisi Isnin. Tak lain tak bukan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ada Pesona di Zahra dan di hujung talian tu orang yang bertungkus lumus walaupun tengah sibuk menyantuni mangsa-mangsa banjir, tetap juga nak bersama dengan kita menerusi program Pesona di Zahra. Di hujung talian Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Semoga Allah berkati Ustaz dengan penuh kepayahan masih lagi nak bersama dengan kita. Insya-Allah mudah-mudahan hari ini kita dapat lancar pertemuan kita untuk perkongsian silibus kita Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Dah sampai nama yang terakhir Ustaz. Nama yang ke-99 dengan nama Allah SWT As-Sabur. Betul tak Ustaz? As-Sabur. Betul. Silakan Ustaz untuk mukadimah kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dengan mata Allah, DJ Kak Yati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekilas. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni daripada pusat operasi banjir Temeloh Pahang kita dapat bersiaran, alhamdulillah. Jadi maknanya sukarelawan kita ni semua di luar sana sedang sibuk, ada yang maknanya lori dengan lori, 4x4 dengan 4x4, dengan bot masuk ke kawasan-kawasan ceruk yang teruk terjejas, masya-Allah kan. Jadi maknanya dan hari ini kita akan bincang nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-99 iaitu Allah As-Sabur. Allah As-Sabur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sabar. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam rantaian Asmaul Husna iaitu Allah Subhanahu wa taala As-Sabur. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sabar. Dan di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita bangsa manusia apabila kita juga direzekikan dengan sifat sabar. Kerana dalam Al-Quran Allah menyebut fasabrun jamil, maka sabar itu indah. Allah sebut sabar itu sifatnya adalah indah. Yang maknanya kita kena maknanya berusaha juga untuk mendapat sifat sabar. Kerana sabar itu sifatnya adalah indah. Yang maknanya itu kata muslimat saya sayangi sekalian kan. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala As-Sabur, Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada hamba-hambanya dengan sifat kesabaran. Jadi maknanya kita nak tahu dulu apa maksud sabar ya. Dan apa konsep sabar tu. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian ya. Sabar ni adalah ibadah. Kan? Dan satu-satunya ibadah okey, dan sabar ni adalah okey. Sabar ni adalah satu-satunya ibadah yang kita tak boleh nak mulakan dulu. Ibadah lain kita boleh mulakan. Kan? Kita nak sembahyang, kita boleh mulakan dulu sembahyang. Kita nak puasa, kita mulakan dulu puasa. Kita nak zakat, kita nak mulakan dulu zakat. Tapi ibadah sabar, Allah Subhanahu wa taala pilih siapa yang dia nak anugerahkan ibadah sabar itu. Dengan apa? Dengan didatangkan mereka ujian. Jadi maknanya sabar ni antara benda yang boleh menyebabkan manusia untuk masuk syurga. Dan sabar ni kita bukan pilih untuk buat ibadah itu. Allah pilih kita untuk kita membuat ibadah itu. Contoh hari ini, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan, kalau seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan apa juga ujiannya. Mungkin ujiannya macam contoh sahabat kita di Johor, di Pahang, di Kelantan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan musibah banjir contohnya. Sebenarnya maknanya Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk dapat ibadah. Ibadah apa? Ibadah sabar. Jadi maknanya hari ini katakan apa juga ujian ada pada kita. Contohnya katakanlah suami kita masalah, isteri kita macam-macam keadaan dia, anak kita macam-macam keadaan dia. Dan apabila berlaku benda itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memilih kita untuk kita bersabar. Untuk kita ada ibadah sabar itu. Betul rezeki sangat. Kan orang yang apabila diberikan ujian dan diberikan juga di ibadah sabar. Sebab sabar ni antara perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Atau kita kena faham dulu konsep sabar tu sendiri. Jadi katakan maksudnya Allah yang anugerahkan kepada kita maknanya rezeki itu. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, Allah jemput kita untuk ambil. Contoh nak senang faham lah kan. Katakan benda lain kita nak dapat emas contohnya, kita kena mendulang dekat luar, susah payah kita dekat luar. Tetapi sabar ni Allah bukakan gedung emas tu kepada kita. Sila masuk, pilih mana satu yang kita nak. Sila masuk, sila ambil. Maknanya orang tu yang dibukakan pintu untuk Allah berikan maknanya kurniaan itu kepada mereka. Ini sabar.
dibanding ibadah lain. Mungkin ibadah lain kita nak solat sunat, solat tahajud, kita kena mulakan. Tapi sabar ini maknanya Allah memilih untuk orang yang diuji dan dikurniakan sabar, maka dia mempunyai satu kelebihan dan pahala dengan bersabar itu. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey, sebelum kita pergi mengenai sabar, kita nak kongsikan dulu apa maksud sabar. Biar kita faham. Kan? Sebab kalau kita tak faham apa maksud sabar, takut sebenarnya kita tidak bersabar sebenarnya. Okey. Sabar ni apa? Sabar ni apa? Sabar ni apa? Bersabar ni apa? Kan? Sabar ni apa? Sabar ini adalah kematangan akal dan hati kita memahami setiap benda itu pasti ada hikmahnya. Itu maksud sabar. Maksudnya kematangan akal kita, hati kita memahami apa? Memahami sesuatu benda itu ada hikmah dia. Itu adalah sabar. Sabar bukan pasrah yang pasif, bukannya. Pasrah menghampiri putus asa. Pasrah menghampiri putus asa. Dan sebab itu kadang-kadang ada kita jumpa satu orang. Dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz, dah 20 tahun dah sabar dengan lelaki dah. 20 tahun dah sabar dengan lelaki. Dah tahan dah Ustaz. Nak bercakap. 20 tahun dah saya sabar dah. Rupa-rupanya, sejak hari pertama, dia bukan bersabar, tetapi dia adalah pasrah yang pasif. Ikutlah nak jadi apa dia, malah lantak. Dia tidak memahami bahawa setiap benda itu pasti dan mesti ada hikmahnya yang dia mungkin tidak faham. Dia disuruh untuk kita cari, untuk kita fahami. Tetapi maknanya kalau tak jumpa, kena cari lagi dan usaha lagi. Sabar bukan pasrah yang pasif. Pasrah menghampiri putus asa. Banyak orang hari ini diingat dia sabar. Saya sabar lama dah sabar ni. Padahal sebelum ni dia pasrah yang pasif. Sedangkan sabar itu adalah kekuatan mental kita dan hati kita memahami setiap benda ada hikmah. Okey, saya nak cerita sebuah kisah. Real case. Real story. Okey. Beberapa belas tahun lepas, ada satu kes kejadian bot karam di Pulau Besar Melaka. Mudah-mudahan siapa itu korban, Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat dan juga maknanya kebaikan kepada mereka. Ada satu bot daripada Pulau Besar, bot yang akhir, maknanya nak pulang balik, pergi balik ke Tanah Besar, tiba-tiba hujan ribut dan sangat besar, bot itu balik. Jadi ramai yang meninggal. Okey. Daripada kisah siri bot terbalik ini, ada satu kisah. Apa dia? Ada satu orang anak muda, dia bersama kawan-kawan dia. Dia punya perancangannya, dia nak pergi ke Pulau Besar, nak mancing di Pulau Besar, duduk di Pulau Besar. Daripada tengah hari itu, agak-agak petang tu dia pun naik bot sampai ke Pulau Besar, pasang dah kemah apa semua, tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tangannya itu kena sengat dengan tabuan. Tangannya kena sengat dengan lebah. Maka sakit dia, bengkak tangan dia, marah-marah dia, kau ni kau pasal lah, apalah. Maka dia kata, dah, tu tak tahan ni, jomlah kita balik dah, kita balik. So, dia kemah semua dah dikemas, dia pun pergi ke JT untuk balik ke Tanah Besar, daripada Pulau Besar. Pulau Besar balik ke Tanah Besar. Okey. Sampai di JT itu, bot yang terakhir baru saja bergerak. Dia panggil, nampak lagi bot dia, sini, tangan saya kena sengat dengan tabuan ni, tolonglah. Bot itu sudah terlalu penuh. Maka bot tu pun bergerak aja. Allah, bot tolonglah, tuan, tolonglah. Bot tu bergerak, bot tak tahu je. Maka marah bukan mainlah budak ni. Dia maki-makinya. Dia marah diri dia, apalah punya nasib malang lah. Dia marah kawan dia ni, kau punya pasal lah ni. Marah semua benda lah. Nak balik-balik tempat kemah tu, langgar batu pun dia marah je. Batu, apa pasal kau duduk tengah jalan, kau tak duduk tepi. Maknanya, dia yang apa nama,
yang duduk di tepi dekat jalan, batu pun dia marahnya. Dengan tangannya yang sakit, dia duduk ke pulau besar itu, bermalam di situ, tak boleh nak tidur, menanti bot pagi tadi, bot pagi yang awal esok pagi yang paling pertama datang. Ketika bot pertama sampai, dia dapat berita, bot yang dipanggilnya yang tak patah balik itu terbalik semalam tu. Dan banyak yang telah meninggal. Apa kata budak ni? Alhamdulillah, nasib baik dia tak patah balik. Oh, nasib baik dia tak patah balik lah. Kalau dia patah balik, oi, apa jadi nasib kita ni lah? Nasib baik. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, boleh tak kita cuba bayangkan? Pukul 7 malam, dia kata diri dia malang. Pukul 7 pagi, dia kata diri dia bertuah. 7 malam dia kata, apalah malang nasib akulah, adalah duduk kena sengat, patah balik pun tak boleh, bot tak datang balik. 7 malam, dia kata diri dia malang. Pukul 7 pagi, dia dapat tahu bot yang dipanggil tak patah balik, dia rasa, dia kata diri dia bertuah. Tuan-tuan sekalian, kenapa pukul pada 7 malam dia kata diri dia malang, dan pada pukul 7 pagi esoknya dia kata diri dia bertuah? Kerana dia telah nampak hikmah pada kejadian. Dia nampak hikmah dia. Itulah sabar. Sabar ni apa? Sabar ini kematangan akal dan hati kita meyakini satu benda mesti ada hikmah. Kita memahami dan meyakini mesti ada hikmah. Itu maksud sabar. Satu kita kena faham ada hikmah ni. Kita disuruh untuk cari hikmah-hikmah ni. Lepas tu kalau datang musibah, datang satu benda kepada kita, menimpa satu orang itu, pertama sekali Allah, apa yang Allah nak tengok? Allah bukan nak tengok kita punya mengeluh. Allah bukan nak tengok kita punya putus asa. Allah bukan nak tengok kita punya hilang semangat. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita bangkit, bangun dan atasi segala masalah. Kemudian mencari hikmah kepada kejadian. Ada orang yang mengeluh. Mengeluh tidak pernah merubah apa-apa dalam hidup kita. Mengeluh tidak pernah merubah apa-apa dalam hidup kita. Dia sentiasa positif, sentiasa mencari jalan untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan. Saudara, ibu-ibu, kakak, ayah, ayah sekalian, masalah berdiri di hadapan kita dengan alasan mereka yang tersendiri. Itu masalah. Dia berada di hadapan kita dengan macam-macam alasan dia tersendiri. Kita memerlukan semangat dan motivasi untuk melompat mengatasi halangan yang ada di hadapan kita itu. Sebab itu dalam hidup jangan pernah putus semangat, jangan pernah berputus harap. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut wala tayasu mir rauhillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sebenarnya bila kita memahami benda ini, maka kita faham, oh itu maksud sabar. Sabar bukan pasrah yang pasif. Sabar adalah kematangan akal dan hati kita memahami setiap benda pasti dan mesti ada hikmah. Untuk kita tahu perbincangan selanjutnya, insya-Allah kita berhenti sekejap dulu. InsyaAllah. Kita jumpa sekejap lagi Ustaz. Dan Alhamdulillah, patutlah bila selalunya dalam Al-Quran menyebutkan tentang digandingkan solat dan sabar. Rupa-rupanya sabar itu juga satu ibadah yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah kurniakan kekuatan untuk sahabat-sahabat kita melompat tadi Ustaz kata. Melompat lepas halangan masalah dan ujian, dan juga dikurniakan kekuatan untuk berlari terus laju ke hadapan insya-Allah. Jadi apa yang penting? Kena sabar. Kita akan kesian lepas ini untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم
سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian. Saya pun sabar je nampak Ustaz tengah makan kan. Sarapan pagi. Allah Akbar. Ustaz kesian Ustaz. Tapi apa pun terima kasih banyak Ustaz. Walaupun baru sempat nak bersarapan tapi masih sempat lagi nak bersama dengan kami di pusat bantuan tu. Masya-Allah. Dan kita sambung lagi Ustaz. Cakap tentang sabar kat sana lagi ramai yang Ustaz nampak tengah dalam keadaan bergelut dengan nak bersabar Ustaz kan. Masya-Allah. Kita sambung Ustaz tentang Allah Maha Sabar. Silakan. Jadi terima kasih kepada DKIT. Saya Bibu Hello, DKIT. Okey, dengar Ustaz, teruskan Ustaz. Boleh dengar? Boleh. Okey. Jadi apabila kita bicara mengenai Allah As-Sabur, Allah Subhanahu wa taala Maha Sabar. As-Sabrul Jamil. Sabar itu adalah indah. Sabar itu indah. Ustaz tak dengar suara Ustaz? Saya ada masalah teknikal sikit. Tak dengar suara Ustaz. Suara Ustaz tak dengar. Kejap ya. Tak boleh dengar lagi Ustaz. Kita nampak Ustaz tapinya suara tak ada. Tak ada suara. Kita masih lagi cari Ustaz. Suara Ustaz tak kedengaran. Ustaz tekan mute ke Ustaz? Okey. Kita akan dapatkan Ustaz sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. An-Nur yang mana nak menghabiskan 30 juzuk dalam masa 55 hari. Program tu lebih kurang 90 hari lah. Subhanallah. Dan Darwis sendiri diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia.
setia bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran waktu ini, kita cuba. Mudah-mudahan dapat dengar suara Ustaz. Dengar suara Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Ini asbab daripada sabar Ustaz. Ini sabar yang tak pasif kan. Kita usahakan juga. Ada ujian, usahakan juga. Masya Allah. Ustaz, sambung lagi Ustaz. Silakan. Okey, ini berkakak tentang muslim-muslim sekalian dan saya sayangi dan saya akan ada kebaikan sekalian. Okey. So, jadi kita tadi dah kongsikan Allah Subhanahu Wa Taala sabur, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Sabar. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada hamba-hambanya yang dipilih untuk sabar. Dan sabar ni ada 3 benda yang penting. Sabar ni Allah Subhanahu Wa Taala pilih seseorang itu ada 3 benda yang penting. Yang pertama salinkan. Salin, ibu kakak sekalian, salin. Qayyidul ilma bil kitabah. Kamu dah tambat ilmu tu dengan kamu salin. Okey. Yang pertamanya, sabar ni macamanya. Yang pertamanya, seseorang itu bersabar kepada musibah. Maknanya memahami. Akal dia, hati dia memahami bahawa setiap benda ada hikmah. Kan? Kita balik pada apa maksud sabar tadi, maknanya pada musibah, kan? Ujian-ujian kesusahan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia. Ujian-ujian kesusahan. Maknanya ada hikmah dia. Kita kena faham itu. Apa hikmah dia kena cari. Kita tak tahu. Kadang-kadang apa yang baik buat kita itu kita pun tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang ada benda yang kamu suka benda itu, tetapi benda itu merosakkan kamu. Ada kadang-kadang kamu tak suka benda itu, tapi benda itu memberi manfaat kepada kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Maknanya sabar dengan musibah. So maknanya kesusahan-kesusahan yang kita lalui, kita tahu ini ada hikmah dia. Barangkali ada kehilangan. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak ganti dengan benda yang lebih baik buat kita. Rupanya kita ada sakit. Rupa-rupanya sakit kita itu menghapuskan dosa-dosa kita dan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita syurga. Kan? Okey. Okey, sama Ustaz. Okey, rupa-rupanya kadang-kadang kita tengok maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan orang menyusahkan kita. Fitnah dia dan sebagainya. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat kemuliaan kita. Kita tak tahu. Di mana satu sabar dengan musibah. Yang keduanya apa? Yang keduanya iaitu bersabar kepada benda-benda maksiat. Benda-benda maksiat. Benda maksiat ni di JKIT dia boleh datang dengan 2 benda. Dia boleh datang dengan 2 keadaan. Satu dipanggil mazmumah seseorang itu. Mazmumah ni maknanya kelemahan diri seseorang itu. Ada orang kelemahannya kadang-kadang perempuan contohnya. Dia tak boleh tengok perempuan dai licin, dia jadi pening kepala. Jadi dia boleh jatuh kepada maksiat dengan benda itu. Ada orang kadang-kadang dengan perempuan dia tak ada masalah. Dia tak ada mazmumah itu. Tapi mazmumah ni itu adalah panas baran. Mudah nak marah. Maknanya sikit nak marah. Dia tak dapat kontrol emosi dia, sikit nak marah. Maknanya menahan benda itu daripada dia membuat ada hikmah dia. Dia memahami, aku kena tahan ni, ada hikmahnya. Bukan nak ikutkan aja begitu. Ada orang kadang-kadang mazmumahnya itu katakanlah boros. Duit kita nak beli ikut kita lah. Tapi dia tahan perangai itu, dia memahami ini ada hikmah ni. Maksudnya itu yang pertama maksiat. Maksiat satu adalah daripada mazmumah seseorang. Yang kedua kadang-kadang daripada sekeliling kita. Sekeliling kita kadang-kadang benda tu bukan mazmumah, tapi sekeliling kita tu menyebabkan kita terikut-ikut orang nak buat satu benda tu. Jadi kita tahan diri kita untuk tidak terikut pada benda-benda maksiat.
menjadikan kita tu akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar tu maknanya kena faham, ini tak boleh nak buat ni. Benda ni benda salah ni. Dan yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar kepada benda-benda taat. Benda-benda taat nak taat pada perintah Allah, dia kena sabar. Nak sembahyang kena sabar tau. Maksudnya kena bangun, kena gelakkan, kena ambil wudu. Kadang-kadang tengah sejuk, kena sabar. Benda ni ada hikmah dia. Kita nak berzakat, taat. Berzakat kena sabar. Duit kita nak kena bagi orang pula, mana boleh. Kena sabar. Sabar tu, ini ada hikmah dia. Macam tu juga katakan nak taat pada suami je tu kan. Nak taat pada suami kena sabar. Nak ikutkan hati kita je kan. Maksudnya, kalau nak ikutkan, saya cekik je lelaki tu. Tapi kita sabar di situ, ada hikmah dia. Sebab yang suruh kita taat pada suami adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita itu sendiri. Ini 3 keadaan sabar yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk kita boleh untuk buat sabar. Maknanya Allah pilih pertama pada benda-benda berkaitan ujian, yang keduanya pada benda-benda maksiat yang kita tahan diri kita untuk membuat benda itu, dan yang ketiga iaitu pada benda-benda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena buat ketaatan itu. Ada 3 bentuk kesabaran. Jadi bila kakak tuan-tuan muslimin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala As-Sabur, Allah yang Maha Sabar, dan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kesabaran kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sebenarnya terpukul juga. Ramai rakan-rakan kita terpukul dengan perkongsian Ustaz hari ini berkenaan dengan sabar. Jangan pasif dalam bersabar, Masya Allah. Dan kita nak ajukan soalan-soalan, kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz. Di FB IKIM FM, di YouTube IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011290040004. Soalan pertama daripada sahabat kita ni, Puan Nurul Ustaz kata, Alhamdulillah program Pesona Dizarah ni banyak membantu sahabat kita bangkit daripada fasa ujian yang dialami walaupun dah 4 tahun. Jadi Alhamdulillah ada kalanya teringat peristiwa pahit tersebut. Dan soalan sahabat kita ni, bagaimana manusia biasa? Adakah seseorang itu perlu orang rapat menasihatinya selalu agar sabar, atau seeloknya sabar itu datang daripada diri sendiri? Mana yang lebih baik Ustaz? Datang daripada orang lain ataupun daripada diri sendiri tentang sabar itu Ustaz? Okey, kita dalam kita berusaha untuk memperbaiki diri, ini benda ni selalu saya ulang. Ada 2 benda penting. Ada 2 keadaan penting. Yang pertama, kita panggil mujahadah. Mujahadah ni kita sendiri berusaha untuk jadi baik. Yang kedua, dia panggil tarbiyah. Tarbiyah ni orang kena tolong ingatkan. Dua-dua kena ada. Kalau tarbiyah saja ada, orang tolong ingatkan, tapi diri sendiri tak ada mujahadah, susah juga. Ataupun kita mujahadah, tapi sekeliling kita sangat besar cabarannya pun tak jadi juga. Jadi macam mana antara kita nak bina sendiri ke ataupun hari-hari kena orang tolong ingatkan? Maknanya dua-dua tu penting untuk kita berjaya dalam mengharungi ujian dalam hidup kita tu. Sama ada kita mujahadah kita sendiri ataupun ada orang yang tolong ingatkan kita. Ingatkan. Sebab manusia tu memang sifatnya pelupa. Nama insan tu sendiri berasal daripada perkataan lupa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan lupa tu bagus untuk manusia. Kalau dendamnya tak lama. Kalau dia kata ada orang buat jahat kali, dia boleh lupa. Itu maknanya rahmat bagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita, maknanya lupa kepada satu benda tu. Dan manusia di sini namanya insan, iaitu lupa. Jadi maknanya jadi maksudnya dengan kita kadang-kadang tapi kadang-kadang ada orang lupa benda-benda baik. Itu yang dia perlu diingat-ingatkan. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Mas Ustaz berkenaan dengan sabar ini. Ipar sahabat kita ni kematian anak pertama pada umur 25 tahun. Dah 2 tahun lepas. Sampai sekarang dia seperti orang tak boleh terima hakikat Ustaz. Selalu kata dunia ni tipu. Bolehlah bila dikatakan sabar, dia akan senyum sinis dan akan cakap senanglah kan. Nak cakap sabar tu senanglah. Macam mana Ustaz nak nasihatkan lagi? Dah tak tahu dah nasihat macam mana lagi sebenarnya Ustaz. Semua dia reject. Okey. Pertama sekali, bila kita menghadapi sesuatu ujian dalam hidup kita, kita kena terima hakikat. Kalau kita dalam keadaan denial ataupun kita keadaan yang dalam menafikan,
Aku tak macam ni lah, sakit lah. Aku tak patut kena macam ni. Aku tak patut kena macam ni. Sampai bila pun kita tak akan dapat ubat hati kita tu. Kan? Jadi maknanya macam puan tadi, kehilangan anak meninggal. Kenapa aku, kenapa bukan orang lain yang kena, kenapa? Sampai bila pun dia akan susah untuk dapat mengubat hati dia tu. Pertama, kena terima hakikat dia. Kehidupan kita ni adalah benda realistik. Kita lalu ni adalah benda real tau. Bukan dalam permainan kita fikir, oh ni tak patutlah, itu tak patutlah, ni semua, kenapa aku ni uji. Bukan itu. Real, mana terima hakikat dah memang dah berlaku. Dan kita tidak akan dapat maknanya mengembalikan susu yang telah tumpah ke lantai. Susu yang telah tumpah ke pasir, kita perah takkan boleh dapat balik susu tu. Benda dah berlaku. Terima hakikat. Yang keduanya, memang kena minta Allah Subhanahu Wa Taala doa untuk Allah bagi kekuatan kepada kita. Jadi kalau kita dalam denial, dalam penafian hidup kita akan bagi step kedua itu berdoa. Kan? Apa pun ujian dalam hidup kita, bila kita tak terima hakikat, kita tak step kedua itu berdoa. Kan? Dan bila kita berdoa, maka kemudian kita usahakan jalan-jalan yang bagus untuk meningkatkan diri. Maknanya taklah kekosongan itu biarkan, diamkan. Kita mesti buatlah tu benda yang bagus untuk menafaatkan diri kita tu. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan sahabat kita ni tanya, Ustaz, apa tips untuk kita beri nasihat sabar pada orang lain agar tidak kelihatan terlalu klise? Asal ada masalah je, sabar je lah. Sabar. Macam mana Ustaz? Okey. Kita kena, kadang-kadang ada orang yang ucapkan perkataan sabar sebagai escapism. Escapism ni maksudnya sebagai jalan keluar secara ringkas. Kan apalah, sabar je lah. Okey, stepnya apa? Jadi maknanya kita kena tolong ingatkan, ajarkan step dia apa. Okey, katakan contoh. Duit hilang contohnya kan. Sabarlah. Ya, sabar. So apa dia? Stepnya apa? Okey, awak duit hilang kan? Okey, tak apa. Pertama kita buat report polis. Yang kedua, saya akan tolong war-warkan kawan-kawan. Apa yang nak menyumbang, gantikan kehilangan. Yang ketiganya, maknanya nanti kalau dah dapat gantian yang bagus, so mungkin kita boleh fikirkan cara yang lebih bagus untuk simpan duit awak yang hilang ni. Mungkin kalau sebelum ni mungkin beg dia mungkin tak betul selamat dan sebagainya. Kita step dia apa? Orang kadang-kadang menyampah, kadang-kadang stepnya tak ada. Maksudnya hanya sebagai satu macam escapism, bercakap satu istilah. Sabar je lah. Stepnya apa? Kan? Secara realiti dan realistiknya apa stepnya itu? Kan? So maksudnya, okay, jalan ini. Kan? Ajak dia untuk terima hakikat. Kita kalau ikut ibadah ni kan, kenapa orang kadang-kadang depression, kan? Kadang-kadang anxiety? Sebab dia hidup bukan zaman sekarang ini. Sama ada dia hidup past oriented, orientasi masa lepas, atau terlalu future oriented, maknanya terlalu orientasi masa depan. Kita hidup ni zaman sekarang ni. Orang pusing sebab fikir depan sangat, atau orang sedih sebab fikir belakang sangat. Sekarang ni apa? So, stepnya apa? Apa nak buat langkah-langkah dia? Soalnya belajarlah untuk nasihat orang dengan jalan yang kita cerita. Apa dia punya langkah-langkah seterusnya nak mengatasi masalah. Allahuakbar. Masya Allah. Setiap orang bila ada masalah, ada ujian, kadang-kadang buntu kan Ustaz kan. Jadi Masya Allah. Jadi apa yang Ustaz katakan tu betul lah sangat-sangat. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat kita ni. Abu Kamar tanya, Ustaz, bagaimana tahap pengawalan ujian? Sebab berkali-kali ujian tu datang dalam diri ni Ustaz. Okey, pertama kita kena faham Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji kita pada benda yang kita kuat. Allah akan menguji kita pada benda kita lemah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan kita. Kenapa ujian itu datang berkali-kali? Sebab itulah kelemahan kita. Kalau kelemahan kita cemburu, benda yang datang benda yang sama je. Untuk kita baiki diri. Jangan tak baiki diri. Kalau ujian kita tu katakan sebab tu kalau kita tengok kan, orang ada ujian dia macam perempuan contohnya kan. Kita tengok benda tu akan berulang kali datang dalam hidup dia tu. Soalnya kenapa tak memperbaiki diri? And kalau ujian itu panas baran, orang panas baran, kita akan tengok. Asyik dia kena datang.
Orang empit kereta dia lah. Dia berabang. Time dia lah traffic light macam lama dia rasa. Orang semua jauh. Dia merah. Tapi dia marah traffic light pula kan. Maknanya kalau dia punya kelemahan pandang itulah akan datang dekat dia. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil tu. Maka berubahlah Abang Jamil. Ubahlah Abang Jamil. Kan? Ya. Apa tu maknanya macam mana nak kita asyik berulang benda yang sama. Itulah kelemahan kita maksudnya. So belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan diri. Kita lepas fasa tu kita akan jadi orang hebat. Kan? Seorang wali Allah dia tidak lahir sebagai wali Allah. Dia lahir setelah dia mengatasi ujian yang berat yang berulang kali dalam hidup dia dan akhirnya dia jadi orang hebat. Masya Allah. Itulah sebab kita selalu minta, ya Allah kuatkan aku. Memang Allah bagilah Ustaz kan ujian tu untuk kita kuat. Betul. Masya Allah. Seterusnya soalan terakhir Ustaz untuk sesi kita pada kali ini. Daripada Atiyah Zahar kata nak tanya, sekiranya kita merasakan serba kekurangan sehingga rasa lelah untuk bersabar, adakah kita dikira hamba Allah yang pasrah dan tidak bersyukur Ustaz? Okey, rasa lemah semangat ni sebenarnya kadang-kadang memang akan datang dekat diri kita atau diri seseorang itu. Sebab itulah semangat, mana datang semangat ni? Semangat ni dia datang daripada visi. Visi ni apa yang kita lihat yang kita nak capai. Okey, secara realistik dia. Apabila kita nampak benda itu, apa yang aku nak buat, maka dia datang daripada situ. Semangat, mana motivasi dan semangat itu datang daripada situ. Kalau kita tak nampak apa yang kita nak capai, memang kita akan mudah, kita akan lemah semangat. Okey. Bagi kita orang Islam, apa visi paling tinggi dalam hidup kita? Visi paling tinggi dalam hidup kita adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Itu paling tinggi dalam hidup kita. Kalau abang-abang, ayah, kakak berniaga, visi dia apa? Visi paling tinggi adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hari ini barang tak laku ke apa, aku nak cari redha Allah. Kan? Dalam berniaga ini, maka kita tidak akan berputus asa. Kan? Kita sentiasa berusaha untuk membina semangat kita. Kalau dalam keluarga kita, apa visi kita? Visi kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak faham benda ini, maka dia akan lemah semangat. Sebab apa? Dia bergantung kepada visi diri dia sendiri. Bila visi diri dia sendiri, visi diri manusia makhluk lemah. Kita nak kuat, kita kena bergantung dengan yang maha kuat. Yang maha kuat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kita bergantung dengan diri kita, dengan orang dan sebagainya, kita akan lemah. Mereka juga ada kelemahan-kelemahan dia. So itu maknanya semangat tu jaga, dan kita jelaskan kita punya perjalanan. Kita ni adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas. Berapa lama kita pun tak tahu berapa lama. Abang-abang akan bergaduh lagi bini. Sampai bila soalannya? Sampai bila? Hidup berlalu. Sedar-sedar tak sedar dah. Sedar-sedar tua dah. Sedar-sedar tak sedar dah. Ini Quran sebut tau. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maknanya dunia ini melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir. Tiba-tiba kamu disentak ke kubur. Maknanya soalnya sampai bila? Kan? Hidup kita jelas, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tak ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika perjalanan pulang kita adalah lonely journey. Perjalanan bersendirian. Yang tak ada siapa pun akan tolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan meninggalkan orang yang dikenalkannya. Wa ummihi wa abi, mak ayah dia. Wa sahibati wa bani, kawan-kawan dan anak-anak dia. Perjalanan dia adalah perjalanan lonely journey. Perjalanan keseorangan untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bedalah amalan. So kita taat kepada suami kita benar ni bukan suami itu Allah yang perintahkan.
Kan? Tapi kalau tak mutaat, tak apalah. Kan? Kalau kita nak tahu diri, tak apalah. Tapi kan rugi. Tapi kalau orang faham, oh jelas